dan kurnianya dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan diharapkan segala amalan kita semuanya diterima oleh Allah hendaknya insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung kuliah kita, iaitu hadis 40 dalam hadis yang ke-7. Sambungan daripada hadis yang ke-7, di mana daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Yang bermaksud, agama itu merupakan nasihat. Kami bertanya, kerana siapa? Sabda Nabi SAW, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin orang Islam dan masyarakat semuanya. Jadi hadis ni dalam riwayat Muslim nombor 55, kemudian dalam Abu Daud 4944 dan An-Nasai jilid yang ke-7 bernombor 156. Jadi sebelum tu juga saya di sini biografi ringkas tentang Abu Tamim Ad-Dari. Beliau ialah Tamim bin Aus Ad-Dari bin Kharijah. Ad-Dari adalah nisbah kepada Ad-Darain, hani daripada Lakham. Lakham ni nama suku, nama suku ataupun nama kabilah. Dia ada nama Juzam, ada nama Lakham, banyak lagi lah. Kalau dalam Arab ni, kabilah ni terlalu ramai, suku-suku ni. Macam di Madinah kan, Arab ni dia terbagi kepada dua, Aus dan Khazraj. Lepas tu ada pula Yahudi, dia ada Bani Nadir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa. Kemudian Arab ni dia besar, dia ada juga dia punya suku-suku dia yang lain. Kalau misal kata di Mekah kan, macam Nabi kita berbangsa Quraisy kan, dia daripada Bani Hashim. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar berasal daripada Bani Tamim, kalau Sayyidina Umar berasal daripada Bani Adi, kalau misal kata Sayyidina Osman, dia berasal daripada Bani Umayyah. Kemudian Sayyidina Ali, dia sama dengan Nabi kita lah. Jadi dia ada suku-suku. Kalau di dalam Quraisy itu sendiri, dia banyak pecahan, kan. Jadi semua suku-suku tu juga dia berasal daripada satu jalur yang sama, daripada Adnan. Ni moyang Nabi lah, bernama Adnan. Dia ada dua tu, satu Adnan, satu Qahtan. Tapi Arab ni biasanya Adnan lah. Adnan ni dia akan sampai kepada Nabi Ismail AS dan bapanya iaitu Nabi Ibrahim AS. Okey, jadi kat sini kunyah beliau ialah Abu Ruqayyah, yang diambil daripada anak perempuan beliau, Abu Ruqayyah. Jadi tengoklah kan, kalau ada anak perempuan, saya kata nama dia Kristina ke, nama dia apa-apa, boleh ke letak Abu Balqis ke, saya kata kalau anak perempuan tu nama dia siapa, anak perempuan tu, boleh juga kita letak kan, anak perempuan yang sulung. Kalau anak lelaki ada letak juga kan, macam tu rumah saya dulu, dia letak ada anak lelaki dia, nama dia Mazin. Saya tak kenal nama tu rumah saya dulu, tapi saya panggil dia Abu Mazin, maknanya bapa kepada anak lelaki dia bernama Mazin. Baik. Jadi agama asal beliau ialah Kristian, kemudian memeluk Islam pada tahun 9 Hijrah, menetap di kota Madinatul Munawwarah sebelum berpindah ke Syam selepas pembunuhan Sayyidina Osman bin
Affan radhiyallahu anhu. Maknanya selepas pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab kemudian diambil alih oleh Sayyidina Osman bin Affan, iaitu menantu Nabi kita SAW yang digelar sebagai Zun apa? Apa gelaran bagi Sayyidina Osman kan? Dia ada gelaran dia tu yang menyebabkan dia digelar macam tu lah kan? Macam Sayyidina Abu Bakar gelaran dia As-Siddiq, Sayyidina Umar gelaran dia Al-Faruq. Al-Faruq tu maksud dia membezakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Makna gelaran tu bukan suka-suka ditambah dibagi, bukan macam Sayyidina Ali gelaran dia karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Osman gelaran dia Zunnurain, bermaksud pemilik dua cahaya, sebab beliau berkahwin dengan dua anak perempuan Nabi kita yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Jadi maknanya Ruqayyah dan Ummu Kalsum ini sebelum berkahwin dengan Sayyidina Osman, dia berkahwin dengan dua anak lelaki Abu Lahab. Kenal Abu Lahab kan? Suratul Lahab kan? Tabbas yada abi lahabin wa tab, tu. Sebab Abu Lahab itu adalah bapa saudara Nabi belah ayah baginda. Sebab Abu Lahab ketika Nabi kita dilahirkan, beliau telah memerdekakan hamba. Dia merdekakan hamba sebab suka sangat dia dapat anak saudara ataupun anak buah baru. Jadi maknanya dia telah membebaskan seorang hamba. Tapi apabila dia kemudian kedua anak lelaki dia berkahwin dengan dua anak perempuan Nabi kita SAW. Kemudian bila Nabi kita menyebarkan da'watul Islamiyah, beliau telah mengarahkan kedua anak lelakinya menceraikan anak perempuan baginda SAW. Jadi maknanya selepas itu barulah anak perempuan Nabi berkahwin dengan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila mati seorang ni, kemudian dia berkahwin lagi dengan seorang lagi anak perempuan Nabi. Jadi itu sebabnya beliau digelar Zunnurain. Jadi beliau ini berasal daripada Bani Umayyah. Bani Umayyah ini iaitu selepas pemerintahan Khulafa' Rashidin naik satu kerajaan yang bernama Kerajaan Umayyah yang diketuai oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini adalah saudara kepada, ada satu keturunan dengan Sayyidina Osman bin Affan. Jadi maknanya beliau telah melantik dirinya sebagai khalifah selepas kematian Sayyidina Ali. Lepas Sayyidina Ali dibunuh, selepas itu orang ramai melantik Sayyidina Hasan, iaitu cucu Rasulullah SAW. Kemudian beliau telah melepaskan jawatan tersebut dan diberikan kepada Sayyidina Muawiyah. Baik, beliau terkenal dengan kekuatan tahajud dan menghidupkan malam. Diceritakan apabila beliau bangun untuk bertahajud sehingga pagi, lalu beliau menangis setelah membaca firmanullah, am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kallazina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Yang bermaksud, patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati. Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu.
Jadi selain daripada itu, beliau merupakan orang yang pertama menyalakan pelita di dalam masjid dan perintis kepada penceritaan pada zaman Umar dengan izinnya. Nabi SAW pernah bercerita tentang kisah Al-Jassasah dan Ad-Dajjal. Al-Jassasah ini ialah satu binatang yang mana dia berbulu hitam dan tidak ada, tak kenal mana kubul dan di mana dubur dia. Dia berbulu lebat. Dan Ad-Dajjal, sebab pada masa itu bot ataupun sampan yang dinaiki oleh Abu Tamim Ad-Dari ni dia pecah, kemudian dia pergi ke satu pulau yang tidak tahu di manakah terletaknya pulau tersebut. Sampai dekat situ dia terjumpa satu makhluk berbulu lebat, tak tahu mana kubul dan mana dubur dia. Kemudian di situ juga ada satu benda makhluk, yang mana makhluk itu diikat dengan besi. Jadi makhluk itu dia bertanya kepada Abu Tamim Ad-Dari. Pada masa itu Nabi menceritakannya di atas mimbar secara langsung. Sebab Abu Tamim ni jumpa benda ni. Jadi makhluk tersebut dia menanyakan, sekarang ni di zaman siapa? Jadi Abu Tamim ni dia menjawab, sekarang ni zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dia tanya beberapa tempat. Tempat tu memang ada kat dunia ni. Salah satunya di Syria. Sebab dia campur, dia Jordan pun ia, kemudian dia dekat dengan Syria. Sebab Jordan dengan Syria ni dia bersebelahan, dia berjiran. Ada satu danau ataupun tasik, nama dia Tasik Tabari. Tasik itu masih ada sampai sekarang dan masih lagi digunakan airnya untuk bercucuk tanam dan sebagainya. Jadi sekiranya tasik itu airnya kering, maka makhluk ini akan keluar lah. Dajjal Al-Masih, Al-Masihud Dajjal, kan, Dajjal bermata satu, kan. Jadi maknanya ada satu tempat namanya Zubisan, ni tempat ladang kurma. Kalau ladang kurma tu sampai masa dia tak berbuah, dia sekarang ni dah mula dah, dia dah mula kurang dia punya hasil pengeluaran dia lah. Benda ni kita tak tahu kan, sebab tanda-tanda kecil dah banyak, kan. Cuma sekarang ni tanda-tanda besar dia tak keluar lagi. Cumanya Dajjal ini adalah salah satu tanda besar, dan dia juga akan dibantu oleh orang-orang Yahudi lah. Itu sebabnya orang Yahudi di seluruh dunia dia telah menyuruh pemerintah Yahudi sekarang, Israel, dia merampas hak ataupun tanah Palestin lah. Itu sebenarnya daripada desakan Yahudi seluruh dunia. Orang Yahudi ni sebenarnya dia cuba nak mengelakkan daripada berlakunya Israel Raya. Maksud dia orang Yahudi itu dah berkumpul di Israel sekarang. Dia bertambah kan. Dia sebenarnya nak tunggu sampai masa dia akan disembelih oleh orang kita lah. Sampaikan batu bercakap, kan, wahai orang Islam, di belakang aku ni Yahudi, maka bunuhlah dia, kan. Batu bercakap, pokok bercakap, melainkan satu pokok yang bernama pokok Gharqad. Pokok itu memang banyak ditanam kat sana. Kalau siapa ada kasut jenama Timberland di laman pokok, tu dia, tu pokok Gharqad tu. Timberland. Banyak brand, banyak Yahudi punya. Levi's, Levi's tu nama orang Yahudi, Levi. Banyak lagi lah. Jenama Rotsman, kan. Ada jenama-jenama ni Yahudi punya, cuma kita tak tahu. Baik. Kemudian selain daripada itu juga,
beliau telah meriwayatkan 18 buah hadis daripada Nabi SAW. Para sahabat Nabi yang besar juga mengambil hadis daripada beliau. Antaranya ialah Ibnu Abbas, Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini 3 sahabat besar ni, antara sahabat yang banyak mengambil hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang top ni, Ibnu Abbas, Anas bin Malik dan Abu Hurairah, dan sebahagian besar daripada kalangan tabi'in. Tabi'in ni satu golongan yang mana mereka ni hidup selepas ataupun mereka hidup di zaman sahabat, tapi mereka tak pernah bertemu dengan Nabi kita SAW. Itu sebabnya mereka ini dipanggil sebagai tabi'in, ngikut. Mereka ni contoh dia, satu tabi'in yang masyhur antaranya ialah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib, kemudian Urwah bin Zubair. Dia ada tak silap ada 7 orang yang dinamakan sebagai tabi'in yang besar lah. Sa'id bin Musayyib ni anak perempuan dia, Sayyidina Muawiyah nakkan anak dia berkahwin dengan anak perempuan kepada dia anak perempuan Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah. Tapi Sayyidina Abu Hurairah dia tak kahwinkan anak dia dengan Sayyidina Muawiyah. Jadi dia kahwinkan anak perempuannya dengan Sa'id bin Musayyib. Okey. Jadi Abu Nu'aim berkata, Tamim Ad-Dari berasal dari seorang pendeta pada zamannya dan ahli ibadah dalam kalangan penduduk Palestin. Kemudian Abu Muhallab telah berkata, Sayyidina Tamim Ad-Dari telah mengkhatamkan Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Dan Ibnu Sirin di tabi'in, sesungguhnya Tamim Ad-Dari membaca Al-Quran itu dalam 1 rakaat. Beliau meninggal dunia ataupun wafat di Palestin pada tahun 40 Hijrah dan dikebumikan di Jibril ataupun Jibril, iaitu salah satu kampung di Palestin. Keistimewaan hadis ini dikategorikan sebagai jawami'ul kalim, iaitu ungkapan yang ringkas dan mengandungi makna yang padat. Ianya terdiri daripada kalimah yang ringkas tetapi mempunyai berbagai makna dan faedah yang agung, sehingga kita dapati keseluruhan hadis Nabi SAW dan hukum syariah, sama ada usul mahupun furu'. Furu' ni maksudnya cabang. Far'un maksudnya cabang. Termasuk dalam hadis ini. Okey, ulama dan hadis ini, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid telah berkata, dalam bahasa Arab tidak ada kata lain yang pengertiannya setara dengan kata nasihat, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahasa Arab tentang perkataan al-falah yang tidak memiliki padanan setara yang mencakupi makna kebaikan di dunia dan di akhirat. Kan hayya 'alal falah, kan, bukan falah. Lain maksud tu kan. Falah dengan falahun pun lain kan maksud tu. Falah tu kemenangan kan. Falahun bermaksud tukang kebun. Tu sebabnya bahasa Arab ni dia tengoklah pada sebutan kan. Macam saya kata qalbun hati, kalbun anjing kan. Dia sebab dia dalam satu makhraj yang sama, kaf dengan qaf kan. Kadang-kadang bila kita ni tersebut nipis kan, jadi maknanya lain. Imam Abu Daud menyatakan ada 5 hadis yang membincangkan berkenaan masalah-masalah fiqh. Antaranya hadis yang pertama, ke-6, ke-7, ke-9 dan ke-32 dalam hadis inilah. Pertama, hadis yang biasanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan hadis innamal a'malu binniyat pada setiap kitab yang dikarang oleh beliau. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu hendaklah dimulakan dengan niat. Kalau kita buka dalam kitab Al-Azkar pun sama, Riyadhus Salihin pun sama.
Tu kitab dia lah tu. Kitab Imam Nawawi kan. Jadi yalah, benda tu dia ada sambungan dia. Cuma innamal a'malu binniyat itu dijadikan juga sebagai satu kaedah dalam qawaidul fiqhiyah. Maknanya kaedah-kaedah yang ada dalam fiqh. Satu-satunya kitab yang mana orang kita tak jarang-jarang ajar, kitab qawaidul fiqhiyah. Dia ada ribuan kaedah yang ada dalam kitab tersebut. Satu lagi usul fiqh. Usul fiqh pun sama juga. Usul fiqh jarang. Tak pernah lagi saya tengok. Kalau ada pun mungkin dalam kursus. Dalam kursus tu mungkin. Tapi dalam kuliah-kuliah jarang sangat ajar usul fiqh, qawaidul fiqhiyah. Tu semua tu penting juga tu. Kan? Saya kata ad-darurat tubihul mahzurat. Kan? Darurat tu boleh dihilangkan dengan, misal kata benda yang menjadi darurat. Contohlah kalau kita lapar, kan? Kita lapar sangat dan haus sangat, kita tak makan dan tak minum beberapa hari, kemudian kita jumpa depan kita tu suatu benda yang haram. Contohnya bangkai ataupun misal kata air arak kan. Jadi dua-dua tu haram. Tapi benda itu jadi halal sekiranya kita ni lapar, tersangat lapar dan tersangat haus. Jadi kita boleh makan dengan jumlah yang sedikit lah, bukan makan sampai sendawa. Jadi kita boleh ambil. Itu semua dalam kaedah ataupun qawaidul fiqhiyah. Jadi kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi sebagaimana yang dinukilkan oleh pengarang kitab Hilyatul Awliya, iaitu Abu Nuaim Al-Asfahani, menyatakan bahawa hadis ini termasuk hadis yang pokok yang mengandungi suku daripada agama. Jadi kita tengok kepada petunjuk hadis dan apa faedahnya daripada hadis ini. Yang pertama sekali iaitu ayat kalimah agama adalah nasihat, bermaksud sebagai tiang dan asas dalam agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud haji adalah Arafah. Maksudnya kat situ Arafah tu ialah wukuf. Kan? Jadi dia menjadi asas terpenting bagi ibadah haji. Memanglah kan al-hajju, haji itu Arafah. Ringkas perkataan tu. Tapi maksud dia tu apa perbuatan haji yang kita buat masa kita di Arafah, iaitu wukuf kan, yang menjadi asas terpenting dalam ibadah haji. Tak ada wukuf, selamat tinggal. Okey, kedua, agama itu adalah nasihat. Ini bererti bahawa agama itu terletak pada nasihat. Ini kerana pada nasihat mengandungi taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, beriman serta beramal dengan kitabnya dan sunnatu Rasul. Sunnah Nabi kan. Banyak sunnah Nabi ni kan. Kadang-kadang dia ada dalam kehidupan harian kita kan. Kahwin sunnah, apalagi sunnah Nabi. Nabi suka pakai minyak wangi, Nabi suka bersugi, itu sunnah tu. Nabi suka celak, Nabi suka memakai pakaian bersih, itu semua adalah sunnah. Memang nampak simple kan, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang benda-benda yang berkenaan. Sama juga pakai serban, itu pun sunnah. Pakai kopiah, tapi kopiah ni ada setengah kata tak ada kan, tapi kita ni dah sentiasa memakai kopiah kan, sebab benda tu menutup kepala kan. Macam kita bila kita qada hajat kan, mestilah kepala tu ditutup kan. Nabi kita buat kan. Itu semua sunnah
kencing, saya kata buang air kecil dalam keadaan menyangkung, sunnah. Dan banyak lagi lah, menggunakan makan dengan tangan kanan, dan sebagainya. Baik, yang ketiga, dalam bahasa Arab, nasihat diambil daripada dua perkataan berikut. Yang pertama, nasahar rajulu taubatan, saubatan, bukan taubatan, saubatan. Mereka berkata, nasaha ar-rajulu saubatan, seorang lelaki menjahit bajunya. Saubah, baju, saubun. Nasaha dekat sini dia bagi maksud menjahit. Jadi maksudnya orang yang berkehendak untuk membaiki kainnya dengan menjahit yang koyak. Bila kita jahit pakaian tu, tentu ada sebab. Mungkin pakaian tersebut koyak, tanggal butang dan sebagainya. Yang kedua, mereka berkata nasahtul asal. Asal ini bermaksud madu, tapi sini boleh juga dikatakan sebagai manisan. Tapi manisan ni dalam bahasa Arab dipanggil halwiyat. Halwiyat tu manisan juga. Tapi asal ni maksud utama dia ialah madu. Tapi cuma di sini dia kata nasahtul asal, bermaksud aku menapis manisan. Kan kita ambil, saya kata, tebu yang lepas di mesin kan, kemudian kita letak, kita tapis. Jadi maknanya adalah segedak itu mungkin bila kita tapis, tak masuklah ke dalam bekas yang kita isi dengan air tebu kan. Jadi kat sini dia kata bermaksud menggunakan kata-kata yang halus serta ikhlas, bersih dari maksud yang tidak baik. Jadi nasihat ada istilah sebagaimana kata Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, bermaksud prihatin. Prihatin hati terhadap orang yang dinasihati, sama ada ianya fardu ataupun sunat. Jadi maknanya kita prihatin kan, hati kita beri nasihat kan. Macam ulama dulu-dulu pada zaman Bani Umayyah, kerajaan Umayyah, imam dulu-dulu hebat-hebat, selamba ya dia tegur khalifah ni kan. Khalifah pula bila dia dah kena, disuruh pengawal dia bagi 2-3 uncang emas kepada ulama-ulama ni. Dia ingat ulama-ulama ni boleh dibayar dengan duit. Selamba, macam saya kata, ada seorang ulama dia berkaki ayam. Dia jalan tu mana-mana tu dia tak pakai kasut. Dia jalan ke mana-mana dia tak pakai kasut. Sebab kasut ni tidak sesuai bila berjalan di atas bumi katanya. Ramai ulama-ulama dulu ni hebat-hebat, jalan kaki ayam. Ada lagi ulama tu kalau dia beri nasihat tu dia selamba je. Sebab zaman dulu khalifah ni dia ada juga yang misal kata dia menerima nasihat. Bila diberikan nasihat tu, ada tu menangis. Dia menangis, kadang tu dia bagi 2-3 uncang emas. Tapi kadang-kadang mereka ni dia tak nak. Jadi ramai lagi lah. Kemudian yang keempat, maksud sebenar nasihat kepada Allah iaitu mengikut perintah Allah, manakala nasihat kepada kitabnya ialah dengan membaca, memahami, tadabbur, seterusnya mengamalkannya, sama ada perintah, suruhan atau larangan. Jadi Al-Quran ni penting, bacalah walaupun beberapa baris, setiap hari. Tak kira
lepas subuh ke kita baca, lepas solat subuh kan kita baca, walaupun sebaris dua baris. Sebab Al-Quran ini dia akan memberikan syafaat kepada si pembaca. Sebab dia kata banyak hadis ada menyebut bahawa bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu dia akan memberikan syafaat kepada si pembacanya. Jadi kita rajin-rajinlah baca, walaupun tak sampai setengah muka kan. Memang nampak mudah kan, tapi kita nak buat secara istimrar, maksud dia berpanjangan, mustamir ila akhir hayatina, sehinggalah ke akhir hayat kita lah. Jadi yang seterusnya, Al-Khattabi telah berkata, nasihat kerana Allah maknanya beriman dengannya dan menafikan syirik daripadanya. Menafikan syirik tu yang antara yang sangat penting. Tu sangat penting tu. Jangan mempersekutukan Allah. La tusyriku bihi syai'an. Janganlah engkau mensyirikkan Allah tu dengan sesuatu.
Maksud yang kelima iaitu nasihat kepada Rasulnya, iaitu dengan beriman kepadanya dan beriman pula bahawa baginda adalah Rasul yang Allah utuskan kepada segenap makhluk, mencintainya dan menauladani baginda. Kemudian mempercayai berita yang baginda sampaikan dan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya dan membela agamanya. Itu bab dalam kita mengasihi Rasulullah SAW adalah sama seperti kita mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu. Maksud kat sini mengikutilah daku tu ikut kepada Nabi kita. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam cerita peperangan kan, dalam peperangan Badar, Uhud, Khandaq, Hunain, dalam peperangan tersebut tengok para sahabat dia telah mempertahankan Nabi kita tu daripada terbunuh. Itu sebabnya ada sahabat-sahabat ni dia sanggup jadikan badan dia tu sebagai perisai. Memanglah Nabi kita adalah seorang yang sangat berani kan. Nabi kita juga pernah membunuh orang kan. Siapakah nama dia? Agak-agak tuan-tuan boleh ingat tak? Kan Nabi dalam masa hidup baginda dia membunuh seorang je dalam peperangan. Siapa orang tu? Kita simpanlah kan untuk next episode insya-Allah. Baik. Jadi maknanya kat sini tengok para sahabat kalau dalam peperangan betul. Macam contohlah dalam peperangan Hunain. Tengok bila orang Islam pada masa itu, memang kita tidak menyalahkan para sahabat tapi jumlah tentera Islam pada masa itu lebih ramai daripada biasa. Sebab dalam perang Badar 313, dalam peperangan Uhud tak sampai 1000. Datang 1000, keluarlah 300, jadi 700. Dalam perang Ahzab sebab peperangan itu berlaku di pinggiran kota Madinatul Munawwarah kan. Jadi maknanya itu pun orang kafir tak berani nak masuk ke dalam pinggiran kota Madinah. Cadangan daripada Abu Salman Al-Farisi kan, beliau mencadangkan supaya parit itu dibuat. Parit tu bukan buat macam longkang rumah kita. Silap-silap dia punya lebar tu besar macam sungai kat depan tu. Kuda nak fikir 100 kali juga nak melompat. Kalau kuda tu terlepas, memang nasib dia baik tapi masalah nasib tak baik pula bila terlepas, orang Islam nak tunggu. Macam ada satu kisah kan, seorang panglima kafir ni bila dia lepas kan, kemudian dia telah mencabar orang Islam, dia lepas daripada parit tu, maknanya kuda dia hebat lah. Tapi masa tu dia yang menyahut tu adalah menantu Nabi kita, iaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang menyambut. Sebab bila hamba Allah tu kata apa, siapa nak lawan dengan aku, siapakah orang tersebut? Agak-agak kita boleh ingat tak?
Orang dia besar tinggi, siapa nak lawan dengan aku, dia kata. Jadi masa tu Sayyidina Ali menyahut cabaran lelaki tersebut. Pada masa itu Nabi kita tak bagi Sayyidina Ali lawan dengan dia. Sebab orang tu memang track record dia bagus. Tapi kena ingat juga, track record Sayyidina Ali memang bagus. Sebab orang pun tak berani berlawanan one by one lah dengan Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali ni orang yang sangat berhati-hati. Tu sebabnya ada cerita, kan? Dalam peperangan Badar pun ada cerita. Wahsy ni dia pun ada cerita. Dia pilih, dia kata Hamzah, kemudian ambil yang orang hebat-hebat ni, Sayyidina Zubair, kemudian Sayyidina Hamzah. Antara tiga ni, Wahsy kata apa? Baik aku ambil Hamzah. Sebab Hamzah ni dia kurang berhati-hati sikit berbanding antara Zubair dan Ali. Bukan nak kata Sayyidina Hamzah ni tak hebat, kan? Mana ada pahlawan Islam yang mana kat dada dia tu ada bulu burung unta. Mana ni bukan calang-calang orang, bukan calang-calang orang Sayyidina Hamzah ni. Tu sebabnya beliau dipanggil Asadullah, singa Allah. Bukan dipanggil kita suka-suka nak letak nama kita, gelaran kita Asadullah, bukan. Sebab gelaran tersebut bukannya diri sendiri yang bagi. Tu yang sahabat-sahabat ni ada gelaran-gelaran, kan. Jadi maknanya Wahsy ni kita tak boleh juga nak salahkan dia, sebab dia pada masa itu dalam perhambaan. Bila dia berjaya membunuh Sayyidina Hamzah, barulah dia bebas daripada perhambaan. Kita juga tak boleh nak menyalahkan beliau, sebab beliau juga adalah sahabat Nabi. Kita kena ingat tu. Walaupun dia telah membunuh Sayyidina Hamzah, kita kena ingat bahawa dia pun beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Kita tak boleh nak cakap dia ni tak, sahabat ni lain kedudukan dia di sisi Nabi dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Nabi puji sahabat ni, sahabat-sahabat baginda ni Nabi puji sangat. Tak ada orang yang mempertahankan Nabi kita tu sehingga sanggup menggadaikan nyawa. Tak ada, melainkan sahabat. Dia orang jadi benteng, dia orang jadi perisai. Ada seorang sahabat tu dah 70 kesan tikaman pada badan. Dia dukung Nabi kita ni. Masa tu Nabi kita terjatuh dan dia angkat. Masa tu tiba-tiba dia kata, bila dia angkat Nabi kita ni, tiba-tiba Allah memberikan dia tenaga. Sedangkan dekat badan ni ada lebih 70 kesan tetakan, tebasan. Dia berjaya membawa Nabi selamat. Kalau dia ikutkan, dia kata memang, dia kata dah tak ada upaya lagi dah. Itu dia kelebihan. Sama juga macam Nabi kita, walaupun dia baginda seorang yang sangat berani, tapi baginda bunuh seorang, kan. Jadi nanti insya-Allah lah kita akan sambung di kuliah akan datang, insya-Allah. Jadi maknanya setakat di sini sajalah kuliah kita pada malam ini. Sekiranya tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya memohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.